Cobaan. Dengar insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk meneruskan program kita, walaupun kita terpaksa tangguh semalam, batalkan kuliah duha semalam, tak sempat untuk kita buat kerana saya dalam perjalanan semalam. Dalam perjalanan tak boleh nak buat live lah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan, dan insya-Allah pada malam ini kita akan ada kuliah, ada perkongsian sambungan daripada malam yang minggu lepas. Kita akan sambung pada hari ini dengan apa yang telah kita bincang pada Jumaat yang lepas, ataupun Jumaat yang lepas, iaitu berkaitan dengan al-ukhuwah. Salah satu daripada kekuatan kita untuk as-sabat, untuk kita sabar. Ukhuwah yang macam mana yang boleh membina kekuatan kita, yang sabar, yang boleh teguh pendirian kita, sabat. Sebelum kita masuk, mari sama-sama kita tajdid iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sama-sama bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyaksikan, kita berjanji kepada Allah bahawa tidak ada makhluk lain, tidak ada perkara lain yang kita akan syirikkan, yang kita samakan dengan Allah, kita syarikatkan dengan Allah. Kita hanya mahu mentauhidkan Allah, dan kita mahu mengambil Islam sebagai satu-satunya ad-din, satu-satunya agama yang bukan campur-campur, bukan Islam yang bercampur-campur. Begitu juga kita ingin sama-sama
memperbanyakkan kekuatan kita, meningkatkan kekuatan kita biiznillah, dengan izin Allah, dalam rangka kita ingin mengumpul kekuatan kita menjadi kita gambarkan sebagai pejuang-pejuang lah, pejuang-pejuang agama Allah. Kerana hidup ini tidak akan ada makna kalau kita tidak berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berkorban pada jalan Allah, dan kita mohon pada Allah dengan syahadah kita, Allah matikan kita dalam keadaan kita beriman la ilaha illallah, dengan kalimah syahadah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh ahli keluarganya, pada seluruh kita kata sahabat-sahabatnya, dan mereka yang berjuang sehinggalah menuju kepada Allah. Marilah sama-sama kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita beristighfar dengan kekuatan kita sebagai hamba, kita mohon Allah ampunkan, kita istighfar dengan kekuatan yang Allah beri, kita tinggalkan dosa dengan kekuatan yang Allah beri, untuk kita tinggalkan dosa-dosa itu, dan kita mohon pada Allah, ya Allah, janganlah jadikan kelemahan aku, dosa aku, janganlah jadikan apa sahaja keaiban-keaiban, kehinaan yang ada pada diri kita ini menjadi penghalang kepada taufiknya, pada hidayah Allah, pada taufik Allah, kepada rahmat, kepada barakah. Kita minta Allah dengan penuh rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan sambung sikit. Saya cuma nak ulangkan yang pertama sekali penggunaan ukhuwah. Bagaimana ukhuwah itu boleh membina kekuatan. Bagaimana ukhuwah itu boleh menjadi kekuatan untuk kita bersabar, kekuatan untuk kita bukan sahaja bersabar, tapi tetap pendirian as-sabat di atas jalan Allah. Dan ukhuwah yang dimaksudkan di sini ialah ukhuwah yang mana terikatnya hati kita, hati kita, jiwa-jiwa kita itu antara satu sama lain. Yang terikat tu hati, dan terikat hati itu dengan akidah, dengan ikatan akidah. Jadi yang mengikat kita ni akidah, bukan yang lain. Jadi kalau yang lain tu mengikat kita, tak boleh nak buat apa-apa, kita tak ada kekuatan, kita tak boleh nak sabar, tak boleh nak sabat. Sebab tu kita kena bina ikatan akidah sesama kita. Kalau kita suami isteri, contohnya anak beranak, kita nak tengok Allah bagi kekuatan suami isteri itu satu kekuatan, anak-anak dengan bapa dengan ibu satu kekuatan, itu satu kekuatan ikatan darah. Maka ikatan darah itu ataupun ikatan perkahwinan itu kita kuatkan dengan akidah sebagai dasar. Jadi tidak cukup hanya sekadar kita berkahwin ataupun ada anak-anak, ada pun ada keluarga, sekadar ikatan darah. Sebab ikatan darah tidak akan menjamin keselamatan kita, kecuali ikatan darah itu telah diikat dengan akidah. Jadi sebab itulah kita kena memproses akidah kita, memproses iman kita, supaya akidah dan iman kita itu meningkat dari semasa ke semasa. Ini perkara yang paling asasi yang saya sering ulang. Sebenarnya dalam Islam bukan hanya sekadar iman dan akidah, tetapi banyak lagi seluruh hidup kita, amalan kita, jihad dan perjuangan dan sebagainya. Tetapi dia mesti berasaskan kepada iman, kepada akidah. Al-iman al-amik, iman yang mendalam. Dan sebab itulah kita kata sini bahawa siapakah sahabat kita, siapakah keluarga kita, siapakah saudara kita yang boleh membantu kita di atas jalan Islam, jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad, terutamanya di akhir zaman, ialah mereka yang ada ikatan akidah. Mereka yang ada ikatan akidah. Jadi bukan ikatan yang lain. Kalau ikatan lain dia boleh jadi musuh. Bukan saja musuh di dunia, malahan akan jadi lebih-lebih lagi musuh di akhirat. Kenapa musuh di akhirat? Kalau di akhirat nanti dah nampak dah kebenaran, dah nampak yang Allah SWT suruh kita beriman, dah nampak dah di akhirat nanti. Jadi di akhirat ni dah nampak dah masyarnya, dah nampak dah azab nerakanya, dah nampak asap neraka, nampak dah. Jadi masa tu takut, maka akan mencari sahabat-sahabat, akan mencari siapakah dia yang boleh nak tolong,
maka masing-masing mencari nabi-nabi, rasul-rasul untuk meminta syafaat. Maka nak mencari nabi dan rasul minta syafaat tu pun takut juga. Sebab kita seorang-seorang, tapi kalau kita ada sahabat-sahabat di dunia ni yang seangkatan dengan kita, sahabat-sahabat seakidah, sama proses dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan perjuang jihadnya, maka sahabat itu akan berkumpul. Walaupun mungkin di dunia ni kita tak boleh berkumpul, mungkin sebab PKP ke, ataupun sebab jauh, mungkin ada di kalangan kita yang duduknya tinggal jauh di sebelah Sabah, Sarawak, atau mungkin di sebahagian kita ada jauh di sampai peringkat di luar negara, contohnya di UK, di Australia, ada kawan-kawan kita daripada Australia, ada kawan-kawan kita daripada United Kingdom, ada yang berada daripada di Eropah, ada yang mengikuti siaran kita ini, yang bersama-sama dengan kita, sama-sama satu matlamat, sama-sama satu jalan untuk membina kekuatan. Walaupun mungkin kita tak sempat berjumpa, seorang di Johor, seorang di Kelantan, seorang di Pahang, seorang di Perlis, di Kedah, tak sempat jumpa. Mungkin kita hanya mengenali dengan nama-nama pun kenal nama KFB aja buat masa ni. Tetapi sekiranya hubungan kita itu hubungan akidah, hubungan kita itu hubungan iman kepada Allah, maka Allah akan temukan kita nanti. Kalau tidak di sini, Allah akan temu di akhirat nanti. Temukan kita bersama-sama nanti, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah dalam syurga Allah nanti akan bertemu untuk bermesra, bergaul, bersahabat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah antara perkara yang kita sama-sama nak rasa, macam kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita bersama-sama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah walaupun umur kita dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya 1400 tahun lebih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah meninggal dunia dulu, lama dah, dah meninggalkan kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dah tinggalkan kita, Sayyidina Umar dah tinggalkan kita. Ataupun mungkin Nabi Isa AS, Nabi Musa AS yang dulu, yang lama. Nabi Isa mungkin siapa kita dapat jumpa kan. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, rasul-rasul yang lain mungkin dah meninggal dunia. Tetapi apabila ikatan kita itu akidah, ikatan kita itu iman kepada Allah, ikatan yang benar, jiwa-jiwa kita terikat dengan sebab iman, dengan sebab akidah tadi, kita akan berjumpa insya-Allah. Satu hari nanti mungkin di syurga Allah, bagi mereka yang diberikan rahmat oleh Allah, maka kita akan berjalan dan bergaul, tengok kita akan berjumpa. Oh, itu Nabi Allah Ibrahim, macam gini Nabi Allah Ibrahim. Oh, macam ini Nabi Allah Musa. Oh, macam gini. Dulu kita dengar cerita aja, kan? Kita dengar cerita dalam Quran, kita tak dengar, tak melihat orangnya. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kita hanya dengar cerita aja. Kita hanya membaca sirah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila di akhirat nanti, Allah akan satukan, Allah akan jumpakan, Allah akan temukan kita. Inilah kekuatan akidah Islam. Ya, sebab itulah di dunia ini, apakah yang membina kekuatan ukhuwah itu? Ialah iman, al-iman. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan menjadikan kita ini kuat, dan sama dapat kuat memperkuatkan. Malahan seorang saudaranya itu, kekuatan ukhuwah tadi itu, kekuatan akidah tadi itu, dia bukan sahaja dia diberikan barakah hanya ketika dia bertemu, kan? Bertemu, bergaul bersama-sama, maknanya kalau bertemu, bergaul bersama-sama itu lebih dekatlah, kan? Jauh pun, jarak jauh, dalam keadaan dia tidak pernah jumpa sahabat dia, ataupun dia tidak pernah bertemu, mungkin dari jarak jauh aja. Seorang ada di luar negara, seorang ada di dalam negara, dan sebagainya yang kita sebut tadi. Maka pada ketika itu, kita melihat doa-doa mereka. Doa seorang sahabat kepada sahabatnya yang dia tak pernah bertemu. Cuma tahu aja, cuma kenal aja melalui FB mungkin, ataupun melalui media-media yang lain. Maka Allah SWT jadikan rahmatnya, dengan barakah yang Allah beri tadi, doa dia itu mustajab. Ini sebab tu kita kata, apakah rahsia doa yang mustajab di antara sahabat dengan sahabat? Akidah Islam. Sama akidah. Sama al-iman. Sama keimanan tadi. Walaupun kita tidak pernah bertemu, duduk jauh, kita tahu daripada
FB saja sama-sama media ni, tapi dengan sebab akidah Islam yang benar, kita kenal dasar tadi, kita angkat tangan, kita doakan. Mungkin kita tahu salah seorang daripada kita ada masalah, sedang berhadapan dengan masalah. Kita tahu sedang berhadapan dengan kepayahan-kepayahan, maka kita sama-sama, saya kata mari kita sama-sama doa, kita pun berdoa kepada dia. Maka doa orang yang diikat dengan iman, diikat dengan akidah tadi mustajab. Allah bagikan mustajab. Ini satu perkara yang kita nak kena faham, bahawa al-ukhuwah itu bukan hanya sekadar pertemuan-pertemuan fizikal, kita jumpa dia, kita bergaul dengan dia, kita makan sama-sama dia, kita buat amal bersama-sama, tetapi ikatan akidah itu melangkaui ikatan fizikal, pertemuan, melangkaui, walaupun pertemuan tu ada kekuatan. Jadi sebab itulah kita kena sama-sama faham pada hari ini bahawa siapakah sahabat kita yang sebenar, siapakah saudara kita yang sebenar. Maka Allah gambarkan dalam Quran apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah yang benar, al-ikhwah, ataupun adalah merupakan bersaudara. Jadi kita nak sama sini rasa yang pertama sekali yang kita maksud dengan al-ukhuwah lillah fillah, persahabatan kerana Allah, maka yang ikatnya itu akidah. Barulah dinama ukhuwah lillah fillah. Kalau tidak dinama ukhuwah saja. Kalau kita kawan dengan kita tu baik dengan kita ni, jumpa tolong menolong kita apa, tapi sekadar projek. Kenapa dia tolong kita? Sebab projek. Kenapa dia tolong kita? Sebab bisnes. Kenapa dia tolong kita? Sebab satu kampung. Kenapa dia tolong kita? Sebab kita ada pertalian darah. Sebab itu, bukan sebab akidah. Maka sebab itu tidak akan membawa kepada akhirat. Tak sampai. Kita berbaik dengan seseorang, kita bergaul dengan seseorang, tetapi sekadar ikatan projek, ikatan bisnes, ikatan alumni sekolah. Sebab ikatan alumni aja. Sebab kita kenal dekat sekolah kita dulu. Rapat, kita bergelak ketawa, gembira bersama dia. Tetapi di akhirat tak sampai. Melainkan ikatan itu adalah ikatan akidah. Ikatan akidah dia akan sampai. Kita bersaudara dengan dia, walaupun sama-sama satu projek, sama-sama satu bisnes, sama-sama satu sekolah, dan pada masa ikatan kita, ikatan akidah. Maka ikatan akidah itu akan sampai kepada akhirat. Malahan lebih hebat lagi, bukan sahaja di akhirat, di dunia ni akan menjadi barakah, menjadikan dia itu sama-sama dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah perkara yang kita kata, kita mahu mengikat diri kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikat oleh tauhidullah, tauhid Allah. Kita mengesakan Allah. Jadi ini nombor satu. Pertama, mukadimah ni saya nak ulangkan supaya keimanan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah itu merupakan menjadi ikatan antara kita sama kita. Bukan lagi ikatan yang lain. Bukan kita nak buang ikatan lain tu. Mungkin kita dah kenal lama, mungkin alumni, mungkin sahabat-sahabat satu taman. Tak apa, satu sebab tu tak apa. Bukan nak buang, tapi asas tadi itu ialah akidah, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang akan menjadikan kekuatan kita. Dan apabila kita menyatakan bahawa asas adalah iman, maka dia ada dia punya kekuatan dia. Kekuatan dia apa? Ialah kasih sayang. Bila iman dengan iman, akidah dengan akidah, maka kasih sayang. Dan kasih sayang yang paling menimpa ialah salamatus sadr. Kita berbaik sangka, berlapang dada. Itu salamatus sadr. Itu paling ringan. Kita dah bincang dah. Dan kemudian yang paling besar sekali, yang paling hebat sekali menunjukkan kesempurnaan persahabatan. Kesempurnaan persahabatan ialah al-isar, iaitu kita mengutamakan sahabat kita lebih daripada diri kita. Itu yang sempurna. Kesempurnaan kekuatan al-isar. Kita mengutamakan sahabat kita lebih daripada kita mengutamakan diri kita sendiri. Dan di sinilah kita lihat apa yang telah menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya setelah mereka beriman pada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang macam kita pun hari ini berjuang juga. Kita pun beriman pada Allah, kita pun beriman kepada Rasulullah SAW, dan kita pun berjuang juga. Tapi apakah yang membezakan antara kita dengan mereka? Antara iman pun ada beza sikit dan sebagainya. Antaranya ialah ukhuwah.
al-ukhuwah. Jadi ukhuwah kita sama kita mungkin belum sampai peringkat al-isal. Mungkin belum sampai peringkat mengutamakan sahabat kita lebih daripada diri kita. Inilah realiti yang pada hari ini. Sebab itulah kita lihat realiti persaudaraan yang ada pada hari ini. Umat Islam ramai, tetapi majoritinya, kebanyakan daripada mereka tidak ada ikatan akidah yang hakiki, tidak mentauhidkan Allah. Tidak benar-benar mentauhidkan Allah, tidak benar-benar menjadikan iman sebagai ikatan. Maka banyaklah sifat individualistik, sifat mementingkan diri. Jadi walaupun berukhuwah, mereka pentingkan diri dia. Dia pentingkan diri dia. Dia lebih tengok diri dia daripada sahabat dia. Maka ukhuwah Islamiah itu menjadi nipis, menjadi kecil. Kerana jiwa itu diliputi oleh karat-karat jahiliyah, diliputi oleh kekotoran-kekotoran, dosa-dosa. Jadi oleh kerana ikatannya bukan ikatan akidah, maka di kalangan umat Islam itu seringlah berlaku pertelagahan, perselisihan, permusuhan yang melunturkan ukhuwah Islam. Yang melunturkan ukhuwah Islam. Jadi apa yang memperkuatkan ukhuwah Islam? Bila kita kembali balik kepada iman, kepada akidah kepada Allah, barulah ukhuwah jadi mantap semula. Jadi sebab itulah kalau kita ada pergaduhan, perselisihan, kita ada persengketaan, perbezaan pandangan antara kita dengan sahabat kita, maka apakah dia punya solusi dia? Apa dia punya penyelesaian dia? Al-iman billah nombor satu. Kembali balik pada Allah. Kita bersahabat kerana Allah, matlamat kita kerana Allah, sama-sama nak berjuang di atas muka bumi ini, berjuang. Jadi ikatan-ikatan lain di bawah ikatan akidah, maka insya-Allah dia akan kuat. Insya-Allah dia akan kuat. Ini bezanya. Dan siapa di kalangan kita yang paling kuat imannya, yang paling kuat akidahnya, maka dia lebih kuat bersahabat dengan orang lain. Dia tak fikir dah tentang diri dia. Dia nampak diri sahabat dia macam mana nak tolong sahabat-sahabat ni, nak bantu sahabat. Dia tak nampak bisnes. Bisnes jadi nombor 2, nombor 3. Sebab kita nampak pada hari ni ada di kalangan kita yang bersahabat kerana bisnes, semata-mata bisnes. Ataupun akidah pun ya, tapi bisnes nombor 1. Kita bersahabat dengan dia sebab ada orang Islam, tetapi bisnes nombor 1. Contohnya itu kelemahan BMF yang ada pada hari ini. Kelemahan BMF apa dia? BMF apa? Buy Muslim First. Beli produk Islam. Kita buy Muslim first. Kelemahan kita ialah kita nak beli produk tapi based on business. Based on business. Jadi kita kena perbaiki. Bukan kata BMF tak bagus. 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 Kita mengutamakan sahabat saudara kita se-Islam. Bagus. Tetapi mesti kita memproses iman kita, supaya kita membeli itu bukan lagi berdasarkan kepada sebab keuntungan kita, tetapi sebab akidah, sebab iman kita kepada Allah. Baru BMF akan berjaya. InsyaAllah berjaya. Bila kita beli kerana akidah. Maka bila nak beli itu harganya mahal sikit banding dengan orang bukan Islam yang jual dengan harga murah. Orang yang Cina, yang India, yang bukan Islam contohnya. Ini bukan nak kata perkauman, tapi nak sebut dia sudut agama tadi. Mereka jual dengan harga murah. Kita nak beli dengan sahabat kita yang Muslim ni, yang baru nak naik ni, jadi harga dia pun tidaklah semurah harga orang sana. Kita beli tu dalam rangka kita beli dalam rangka iman. Ya Allah, aku beli ni sebab dia saudara aku. Aku sayang dia kerana Allah. Aku beli ni dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah BMF tu akan jadi ibadah, dan ukhuwah tu menjadi kekuatan. Kekuatan ukhuwah. Tuan-tuan rahmati Allah Taala, saya nak sebut kat sini, di akhir zaman kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kesusahan demi kesusahan. Dan setiap kesusahan itu kita berhajatkan kepada doa sahabat-sahabat kita. Berhajat kepada doa sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang doa kita tak cukup dah. Tak cukup. Allah tak pandang doa kita. Kan? Sebab apa? Sebab kita kena uji. Mungkin asbab dosa kita. Mungkin asbab kelemahan kita. Allah uji kita. Allah bagi kafarah kepada kita. Dan kafarah itu berlanjutan. Sebab dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi asbab sahabat
yang soleh, sahabat yang soleh yang doakan kita tu, maka Allah SWT sayang pada sahabat kita yang soleh, maka Allah makbulkan doa dia, diangkat balak tadi. Allah angkat balak tadi. Ataupun Allah angkat fitnah tadi, ujian tadi. Sebab kita amat berhajat kepada doa daripada sahabat-sahabat kita. Amat berhajat. Terutamanya bila kita berhadapan dengan ujian yang besar. Ujian yang besar. Maka seorang sahabat itu bila dia ada masalah kan. Contohnya kita ada masalah kan. Kita ada masalah apa? Katalah masalah keuangan, katalah. Ataupun masalah kesihatan, sakit. Ataupun masalah anak-anak, masalah keluarga. Kita cakap dengan siapa? Kita cakap dengan sahabat kita. Tentulah kita berbual dengan sahabat. Cakap sahabat. Kan? Aku ni susah lah. Kenapa? Kena buang kerja. Aku kena buang kerja. Kemudian anak-anak aku ni pula nak ada exam, nak kena beli barang banyak-banyak, tak ada duit, tak ada apa kan. Kita luahkan perasaan kita kepada sahabat kita. Sebab kita dah biasa dengan dia, dah rapat dengan dia. Maka sahabat kita pun simpati. Aku nak tolong tapi aku pun tak ada duit. Aku pun sama juga, tak adalah kemampuan sangat. Duit yang ada ni pun tak cukup. Nak bagi pun tak ada duit nak bagilah macam itu kan. Maka tak apalah, aku tahu engkau macam aku juga sama, tapi aku saja cakap dengan kau, aku dah doa dah kat Allah kan. Semalam aku dah minta kat Allah dah. Kan hari ni aku nak luahkanlah juga perasaan aku pada engkau. Engkau kan sahabat aku kan, dunia akhirat. Maka sahabat tu balik rumah, teringat masalah sahabat yang beritahu tadi. Dia pun bangun malam, khas bangun malam, sembahyang, menangis, minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah sahabat aku ni. Ampunkanlah sahabat aku. Kalaulah sahabat aku ni ada dosa, ada apa yang menyebabkan dia mendapat kesusahan sekarang, ya Allah, ampunikanlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah, lepaskan dia daripada masalah. Yang tengok-tengok, oleh kerana sahabat ni ikhlas doa pada sahabat, mustajab doa dia. Mustajab, Allah angkat masalah. Allah selesaikan segala problem tadi dengan sebab doa sahabat tadi. Dan kawan yang seorang yang sebut tadi tu, dia tak tahu pun sahabat dia malam-malam menangis kerana mendoakan. Tak tahu. Maka Allah mengangkat kafarah tadi dengan sebab sahabat-sahabat mendoakan. Jadi sebab tu kita sebenarnya di akhir zaman amat memerlukan sahabat-sahabat yang hatinya diikat dengan akidah, yang ikhlas, beriman kerana Allah SWT. Bukan sebab yang lain. Bukan kata yang lain tak boleh. Kita bersahabat dengan dia mungkin sebab sama-sama satu kampung, mungkin sebab sama-sama satu sekolah, mungkin sebab sama-sama satu pejabat, mungkin sebab sama-sama satu projek, satu bisnes, mungkin sebab sama-sama kita ni orang Islam, sama-sama satu negeri. Kan kita bersahabat dengan sebab-sebab banyak sebab, tapi yang paling kuat sekali, yang paling hebat sekali, yang paling dasar sekali ukhuwah ialah bila kita sahabat kerana Allah, sahabat berdasarkan akidah, berdasarkan iman. Maka kita melihat sahabat kita sakit, kita lihat dengan pandangan iman. Kita lihat dengan pandangan iman, kita kata, ya Allah, dia sakit, ya Allah, nak sembahyang pun susah. Dia bayangkan diri dia, kalau diri dia sakit macam mana. Maka malam-malam dia bangun. Malam-malam dia bangun, ya Allah, tolonglah sahabat aku ni, ya Allah. Dia nak sembahyang susah. Dia nak bergerak susah, nak pergi bekerja susah, sakit, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kalau dosa aku, engkau ampunkanlah. Janganlah jadi dosa aku sebagai sahabat dia. Kadang dosa kita, ya Allah, janganlah jadi dosa aku sebagai sahabat dia, ya Allah. Kan, kena pada dia. Dan ya Allah, kalau dia ada dosa, engkau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Engkau angkatlah kifarah. Engkau angkatlah segala perkara-perkara bencana yang diberi pada dia, ya Allah. Dia doa. Allah akan mustajabkan. Sebab tu doa yang paling mustajab ialah doa sahabat, saudara kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tak tahu. Itu doa paling mustajab. Macam mana saudara dia tu nak berdoa kepada Allah, nak minta kepada Allah, merayu kepada Allah, kepada sahabat tadi yang sakit, yang ada masalah dan sebagainya. Melainkan sahabat tadi mesti ada iman kepada Allah. Mesti dia boleh beriman. Mesti dia seorang yang dekat dengan Allah. Maka dia akan doa. Inilah maksudnya. Al-ukhuwah itu adalah punya ikatan yang paling kuat sekali ialah ikatan iman.
Ikatan akidah. Bila ikatan akidah itu menjadi tunjang, menjadi dasar kepada persahabatan kita sesama saudara kita, maka itulah ikatan yang paling kuat sekali. Dan inilah yang dimaksudkan al-ukhwah lillah fillah, persahabatan, persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita betulkan balik. Hari ini kita betulkan balik dengan sahabat kita. Kita tengok sahabat kita cakap dengan dia, kita ni berkawan lama dah kan, tapi tak pernah kita cakap apa dia kan. Aku sayang kat engkau kerana Allah. Kita bersahabat kerana Allah. Kita kena sentiasa baiki iman kita supaya persahabatan kita bertambah kuat. Cakap dengan sahabat kita kan. Oh iyalah, kita ni kadang-kadang kita terlupa, kita ingat kita dah sahabat kerana Allah, tapi rupanya sahabat kita kerana bisnes. Okeylah, kita betulkan niat kita. Betulkan semula niat kita. Betulkan niat kita. Maka Allah berkati sahabat tu. Allah barakah, memberi barakah, memberi rahmat pada sahabat tu. Barulah kita nampak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan? Ini nikmat. Jadi umat Islam pada hari ini ramai umat Islam. Tetapi mereka, majoriti mereka tidak terdapat ikatan akidah. Dia hanya ikatan alumni, ikatan satu projek, satu bisnes, ikatan sebab ada saudara-saudara, ikatan sebab satu grup, bukan kerana Allah. Sebab itulah apabila berlaku masalah, maka dia akan tinggalkan sahabat dia. Tinggal sahabat dia. Ada masalah, tengok sahabat tu jatuh miskin, dia tinggal sahabat. Sahabat tu buat dosa, dia tinggalkan sahabat. Dia tinggal. Kenapa? Sebab ikatan bukan ikatan iman. Kalau dia tengok sahabat dia masalah, ikatan iman dia akan bantu. Dia akan bantu macam sahabat Nabi Al-Ansar dan Muhajirin. Mereka bantu tolong menolong, kan? Jadi tengok sahabat tu ada masalah, dia tak boleh bantu. Dia mungkin tak ada duit. Dia ada masalah duit. Dia pun tak ada duit. Duit dia pun tak cukup. Dia sendiri pun tak ada duit. Maka dia akan bangun malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolonglah sahabat aku, dia kena buang kerja, ya Allah. Tolonglah, dia nak bagi makan pada anak pun tak ada. Minta. Dan yang lebih best lagi tuan-tuan dan puan-puan Allah, lebih best lagi, bukan saja doa tu mustajab pada sahabat dia. Kita doa kepada sahabat tu mustajab dengan ikhlas, minta sungguh-sungguh pada Allah. Yang lebih best lagi ni tuan-tuan, Allah SWT akan menghantar malaikat untuk mendoakan kepada kita apa yang kita doa pada sahabat tadi. Kita pun dapat sama. Dan yang mendoakan kita sahabat-sahabat daripada alam ghaib, iaitu malaikat-malaikat. Kita tak nampak malaikat ni, sebab tu kita punya alam ghaib. Tak nampak lah. Sahabat kita doa. Doa sungguh-sungguh. Malaikat doa bukan kerana ada kepentingan dengan kita, dia dapat duit daripada kita, dia dapat projek daripada kita. Tak ada. Malaikat doa ikhlas kerana Allah. Dan malaikat tak ada dosa. Malaikat tak ada dosa. Dan malaikat ikhlas. Tengok sahabat ni, ya Allah, dia doa pada sahabat dia. Maka malaikat akan aminkan dan malaikat akan doakan, ya Allah, engkau berikanlah sesuatu yang sama kepada orang ni, kawan ni, sahabat ni. Dan malaikat doa sungguh-sungguh. Berilah sesuatu yang sama pada dia atau lebih baik pada dia daripada apa yang diminta untuk sahabat dia. Ya Allah, ya Allah. Malaikat pula doa untuk kita. Ini akidah. Ini yang dimaksudkan persahabatan kerana Allah. Dasar persahabatan kerana Allah menyebabkan dia boleh betul-betul melaksanakan at-ta'awun, iaitu tolong-menolong. Inilah hakikat tolong-menolong. Kenapa tuan-tuan? Sebab hakikat tolong-menolong ni bukanlah masa kita senang, masa kita sihat, masa kita kuat, masa kita berjaya. Masa tu kita tak berhajat pada pertolongan sahabat. Kita tengah sihat, tengah kuat, tengah berjaya, kita tak berhajat pertolongan orang. Kita bagi tolong kat orang. Tapi ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, ketika kita ada kekurangan, kita ada kemiskinan, semua terancam, masa tu kita berhajat kepada sahabat. Maka sahabat mana yang boleh mendoakan kita tadi dengan penuh keikhlasan? Sahabat seakidah. Sahabat seakidah. Sahabat yang ada hubungan dengan Allah. Dan kita mengadu pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku sakit dah lama ya Allah, aku nak bergerak ni. Ni Dajjal nak keluar ni ya Allah. Aku nak mula bergerak tak boleh ni ya Allah. Tolonglah, berilah kekuatan pada aku, kesihatan,
supaya aku boleh bantu anak-anak, keluarga, selamatkan diri kalau ada apa-apa ancaman. Minta kan? Kita minta. Minta pada Allah. Kemudian sahabat kita tengok, kita perhati kita. Kan? Dia dengar kita cakap, aku ni macam manalah nak keluar daripada tempat ni. Kan? Dalam keadaan duduk atas katil. Ada seorang sahabat saya ni, dia duduk atas katil. Dah tak boleh dah. Tak boleh nak gerak dah. Kan? Dah duduk je atas katil. Baring atas katil. Duduk, baring. Itu yang boleh buat. Dia kata apa? Dia kata, sekarang ni tak boleh nak jalan dah. Tak boleh nak berjalan, dia kata. Nak pergi belakang, nak pergi tingkat atas. Dia rumah 2 tingkat. Nak naik atas pun tak larat dah. Tak boleh naik atas. Hidup dia sekitar katil dia. Sekitar katil dia. Kan? Dulu boleh pergi sana, pergi sini, melancong, pergi mana-mana, semua buat pergi. Sekarang ni aku atas katil dia. Bukan kata nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi mana, nak pergi melancong mana tak. Nak pergi luar rumah pun tak boleh dah. Nak naik atas tingkat 2, tingkat atas pun tak boleh dah. Nak pergi ke dapur pun tak boleh dah. Nak jalan pergi bilik anak, nak tengok anak pun tak boleh dah. Menangis dia. Allah ambil dah. Jadi kita mendengar tu, kita rasa sedih. Ya Allah, Engkau tolonglah dia, Ya Allah. Dia berhajat untuk beribadah, dia berhajat untuk bergerak ke sana ke sini, Ya Allah. Kalau dia ada dosa, Engkau ampunkanlah dosa dia, Ya Allah. Kalau ada kekurangan, Engkau ampunkanlah kekurangan dia, Ya Allah. Kehinaan dia, keaiban dia, Ya Allah, ampunkanlah, Ya Allah. Ampunkan Engkau yang Maha Pengampun. Kita doakan dia pula. Kita yang sedih. Ini sahabat yang ada ikatan akidah. Jadi inilah yang berbeza dengan persahabatan yang ada di dunia pada hari ini. Yang hanya sekadar bersahabat sebab ikatan yang lain. Sehingga akhirnya, bila berlaku masalah, dia nombor 1 lari. Malahan kutuk pula. Itulah aku kenal sangat dia ni. Ada seorang cakap, saya kenal sangat dia. Dia ni memang begini. Contohlah kan, dia kata. Dia ni dulu memang macam inilah. Aku kenal dia. Memang patutlah dia miskin. Memang patutlah dia bankrupt. Memang patutlah dia macam-macam lah. Kan? Dia pula cakap macam itu. Kan? Patutnya dia tolong doa. Kalau seseorang yang kenal dengan sahabat dia tu, kalau kenal, dia tidak akan membuat sesuatu keburukan pada sahabat dia. Malahan dia akan sedih bila sahabat dia berhadapan dengan kesusahan. Dia tidak akan bersama dengan musuh sahabat dia pula. Kutuk dia, bantai dia. Daripada belakang, tikam daripada belakang. Tak ada. Siapa yang bersifat begitu, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Bukan orang beriman. Nampak macam Islam, Melayu, nampak macam ada janggut, nampak macam ada serban, nampak macam ustaz, nampak macam ustazah, nampak macam orang alim, tetapi iman tak ada. Kerana dia melihat sahabat dia seperti dia melihat musuh dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu, tidak beriman seseorang itu. Sehinggalah dia sayang pada sahabat dia seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi pula dia kata apa? Dia kutuk orang tu pula. Orang tu ada masalah, dia kutuk orang tu. Dia tinggalkan. Apa lagi dia menipu. Menipu sahabat dia. Ambil kesempatan. Sahabat ni jenis percaya orang. Jenis lurus orang beriman. Jenis lurus percaya orang. Dia ambil kesempatan menipu pula. Sebut pasal menipu ni, ada orang guna nama saya, tuan-tuan. Saya minta maaf saya sebut kat sini. Ada orang guna nama saya untuk MV ni, Muslim Village. Guna nama saya. Bila ditanya dengan orang tersebut yang nak buat Muslim Village tu, maka dia kata, Ustaz Nur Azman ada ke situ? Dia kata, ada. Ustaz Azman lah belakang kat sini. Dia cakap lebih kurang gitulah. Sedangkan saya tak tahu pun. Dia gunakan nama saya. Dia masukkan saya dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp dia. Ataupun kumpulan Telegram. Dia masukkan saya. Saya ingat masukkan ada apa bagus. Saya tengok, baguslah cerita pasal. Rupanya tujuan dia masukkan saya nak gunakan nama saya. Ada orang yang begitu, tuan-tuan. Ada setengah-setengahnya berbohong. Menggunakan nama saya. Jadi sebab tu kalau siapa-siapa klaim tentang itu, tolong rujuk pada saya. Direct lah, rujuk pada saya. Apabila seseorang itu menggunakan nama saya untuk dapatkan keuangan sebagainya, contohnya kalau nak daftar ni kena 10,000, kena masuk 10,000.
Kenapa tu? Maka tanya saya dulu, betul ke? Kan, mesej saya, kalau tak ada nombor saya, mesej saya. Tak apa, mesej lah. Ramai orang mula. Saya pun bimbang juga sebab ramai guna nama saya untuk nak dapatkan bisnes. Jadi kita kena betulkan niat kita. Kalau ada di kalangan kita yang mendengar di sini, yang ada perasaan begitu, betulkan niat. Tak apa. Sebelum ni kita silap, tak apa. Kita salah, tak apa. Saya maafkan, tak ada masalah. Tapi kita betulkan niat kita. Bahawa persahabatan tu berdasarkan iman. Sebab ujian daripada Allah di akhir zaman ni real, bukannya teori. Dajjal akan datang, real. Dajjal akan datang. Ad-Dukhan, berlaku asap tebal, asap yang pedih. Ad-Dukhan, betul akan datang, bukan main-main. Apa namanya, peperangan. Nabi kata, peperangan, betul akan berperang. Betul akan ada pembunuhan. Betul. Jadi ujian akhir zaman ni benar. Bukan main-main. Jangan kita ambil kesempatan. Perkara yang lepas-lepas tak apa. Yang terlepas tak apa. Kita mungkin sebelum tu tak ada kesedaran. Sekarang ni kita betulkan balik. Jangan niat untuk nak bisnes. Ikatan tu jangan bisnes. Ikatan tu akidah. Bisnes sebagai suplemen. Tolong-menolong. Tak apa. Tapi dasarnya kita nak tolong dia. Nak tolong sahabat-sahabat kita ni. Jadi ini saya minta. Sebab itulah, kalau kita tidak faham akan hakikat ukhuwah ini, Allah tidak akan merahmati kita. Allah SWT tidak akan merahmati kita. Baik, jadi bagaimana cara kita nak menyuburkan persaudaraan kerana Allah ini? Persaudaraan kerana iman. Kerana al-iman. Macam mana kita nak menyuburkan persahabatan kerana Allah ini? Jadi ukhuwah ini, persahabatan ini tidak memadai untuk kita sekadar bercakap je. Saya ni sahabat kamu, saya sahabat kamu, saya ni guna nama kita, tak cukup. Kita menggunakan program-program, sekadar program-program sama-sama jumpa macam itu je. Tidak memadai sekadar kita bercakap-cakap. Tetapi ukhuwah perlu dilahirkan. Perlu dilahirkan dalam realiti kehidupan kita melalui proses tarbiyah Islam. Jadi ukhuwah juga mesti melalui proses pendidikan Islam. Pendidikan iman. Kita nombor satu, untuk melahirkan ukhuwah mesti kita duduk dalam tarbiyah. Mesti kita memproses diri kita, memperbaiki iman kita. Kenapa? Kerana bila iman kita meningkat, maka ukhuwah kita meningkat. Bila iman kita semakin jelas, hidup kita mentauhidkan Allah, berubudiah kepada Allah, insya-Allah ukhuwah kita pun akan jadi lebih jelas lagi, lebih mantap lagi. Macam mana yang kita buat pada hari ini? Kita cuba memahami hakikat tarbiyah. Macam mana nak didik diri kita? Macam mana nak mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita dengan Islam, mendidik diri kita dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Maka bila kita dah memahami akan hakikat iman, makrifat, macam mana nak kenal Allah, macam mana nak sayang Allah, macam mana nak kenal Nabi, nak sayang Nabi, macam mana kita nak kenal Islam, sayang Islam. Macam mana kita nak menghayati perjuangan Islam, kita duduk dalam tarbiyah. Dalam pendidikan Islam. Tarbiyah ni pendidikan. Pendidikan al-Islam. Tarbiyah Islam. Maka bila kita islah diri kita, perbaiki diri kita, maka ukhuwah kita juga akan bertambah mantap. Macam itu. Itu nombor satu. Nombor dua, kita kena melaksanakan proses yang disebut at-ta'aruf. At-ta'aruf, bukan ta'aruf saja. At-ta'aruf maknanya kenal, mengenal. Kita kena mengikuti proses at-ta'aruf, maknanya kita kenal sahabat kita pun kenal kita, kenal, mengenal, macam itu. Yang mana proses ta'aruf ini akan insya-Allah biiznillah menyuburkan ukhuwah. Kalau proses ta'aruf tu betul. Jadi kita kena kenal sahabat kita. Kenal ni ada dua, satu kenal yang fizikal. Satu lagi kenal yang hati, kenal yang dalamnya spiritual. Akhlak kita, amalan hati kita. Oleh sebab itu, apabila kita berinteraksi dengan saudara kita, maka kita nak menyuburkan ukhuwah itu dengan kita mempertingkatkan ta'aruf kita dengan dia. Jadi bila kita berinteraksi dengan dia, bila kita bergaul dengan dia, kita bersama dengan dia, bukan saja kita sekadar bergaul,
bersama-sama, tapi kita meningkatkan kan ta'aruf kita pada dia. Dia pun makin kenal dengan kita pun makin kenal dengan dia. Macam mana kenal tadi? Kita bukan saja setakat tanya khabar. Apa khabar hari ni? Oh baik, sihat kan. Tapi kita nak tengok macam mana masalah dia. Ada masalah tak? Dia ada masalah tak? Oh ada masalah. Maka kita pun tengok diri kita. Kita tahu, oh masalah ni kita pun tak mampu nak tolong. Yang kita mampu macam itulah kita mampu. Maka kita pun perlahan-perlahan doakan pada Allah. Jadi kita ta'aruf, kita kenal sahabat kita, bukan hanya sekadar terkenal yang best-best saja, yang seronok-seronok aja, yang gelak-gelak aja. Tapi kita kenal juga yang sedih-sedih tu. Kita kenal juga yang mengancam dia, yang menakutkan dia, yang mengganggu dia. Kita kenal juga. Jadi bila kita kenal tu dalam rangka Allah, tak payah bukan kita nak korek kesalahan dia, tapi kita tahu, kita kenal. Bila tu kita kenal, kita pun doakan dia. Kita pun tolong dia. Ta'aruf. Sehingga kita nak mengenali sahabat kita ini bersama-sama. Kita kenal mengenal antara sesama, sehinggalah lahir kasih sayang. Lahir kasih sayang. Dan kasih sayang ini adalah kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tanda kita mula sayang dengan sahabat kita? Apabila kita mengenal dia, kita akan kenal kekuatan dia. Kita akan kenal kekuatan dia. Bila kita nampak kekuatan sahabat, maka kita pun cuba nak mencontohi dia. Contohnya kita tengok dia, kita kenal dia, maka kita nampak dia ni seorang yang mudah menolong orang, contoh. Suka tolong orang. Satu kekuatan. Ataupun dia mudah ingat Allah, mudah berzikir. Satu kekuatan. Ataupun dia kalau solat dia masya-Allah, dia memang khusyuk. Pernah satu ketika berlaku kejadian ular masuk rumah. Dia tengah solat. Ular tu lalu depan dia. Dia tak terkejut pun walaupun dia memang takut dengan ular. Contoh kan. Pasal dia fokus pada Allah, tidak fokus pada ular. Dia khusyuk. Jadi kita subhanallah. Kita pun contohi dia. Kalau ada kekuatan, kita contoh dia. Kalau orang yang tidak kerana Allah, ada kekuatan, dia akan dengki. Bila kita berdengki dengan dia, tengok dia ada kebaikan, kekuatan, kita cemburu dengan dia, iri hati dengan dia, kita dengki dengan dia, maka itu bukan kerana iman. Orang yang beriman melihat kebaikan pada saudaranya, dia tahu yang bagi kebaikan tu Allah. Dia tompang gembira pada sahabat dia. Dia tompang gembira. Sahabat dia kaya, sahabat dia handsome, sahabat dia ada kekuatan. Dia tak rasa dengki. Dia tak rasa kalau boleh nak hancurkan dia, tak. Dia rasa syukur sebab Allah bagi pada sahabat dia nikmat tu walaupun dia tak ada. Sebab dia tahu yang bagi nikmat tu Allah. Allah pilih bagi kat sahabat, bukan pada kat dia. Maka dia kata syukur ya Allah. Dia tengok orang tu dapat nikmat, lagi dia suka, seronok. Bila keluar result SPM katakan sahabat kita gembira, anak dia dapat semua A. Anak kau dapat berapa? Si Along dapat berapa? Alhamdulillah 10A. 10A dapat. Anak kau berapa? Anak aku tak ada A langsung. C adalah F1. Semua C je aku tompang gembira lah. Aku gembira sangat. Walaupun anak aku tak dapat elok ni. Anak engkau dapat elok, aku gembira. Allah bagi. Sama kita ni ada, Allah bagi nikmat. Gembira. Bukan dia benci. Nampak macam bagus. Dia cakap semua A. Kita dengki dengan dia. Bukan. Seorang sahabat, tanda persahabatan kita iman kepada Allah. Bila sahabat kita diberi nikmat, kita ta'aruf dengan dia. Kenal. Ada nikmat, ada kelebihan, ada kekuatan. Maka kita bersyukur pada Allah sebab Allah bagi pada sahabat kita. Kemudian kita pun Kita pun tompang gembira dengan syukur tadi. Dan kita pun mencontohi dia. Kalau dia berjaya, aku pun boleh berjaya. Kalau dia boleh buat begitu, aku pun boleh. Kita jadikan sebagai contoh, cermin. Cermin. Ini orang yang bersahabat kerana Allah. Kemudian dalam ta'aruf juga kita akan jumpa sahabat-sahabat tu. Sahabat-sahabat tu mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, ada keaiban. Ada kehinaan mana-mana sana sini, dosa. Mungkin kita nampak dosa dia. Maka seorang yang bersahabat kerana Allah, dia tidak akan kutuk. Dia tidak akan mengumpat. Dia jumpa orang lain pula, dia kata, kau tahu tak si A tu? Rupa-rupanya
Nampak je macam itu, tapi A, B, C, D. Itu pun cerita keburukan sahabat dia pada orang. Dia ngumpat. Dia mengumpat. Ataupun dia tengok keburukan, dia pun caci-caci, dia tinggalkan. Orang yang bersahabat ni, dia ta'aruf, dia tahu kelemahan-kelemahan. Maka apa tanda kita bersahabat kerana Allah? Tandanya apa dia? Apa tanda dia? Kita tengok kelemahan pada dia, kita pun berduka cita. Sebab dia dapat masalah, sebab dia ada kelemahan. Dia ada kekurangan, contohnya dia tak semayang. Ataupun tak jaga semayang. Kita tengok dia sedih. Sedih. Saya kalau tengok orang tak semayang ni, saya sedih. Walaupun saya tak nampak, tak tunjukkanlah sedih. Saya tunjuk saya sedih. Dan ada kalanya saya berjalan-jalan dengan kawan-kawan, jumpa masuk waktu semayang, tak semayang. Saya sedih. Hati sedih. Sedih. Kita sedih tengok dia ada perangai tak semayang. Walaupun dah nak tua, dah nak mati dah. Umur dah 50-an ke atas. Dah lebih daripada separuh abad. Nak mati dah. Tak semayang lagi. Kita sedih. Dalam hati lah. Kita tak sebut tunjuk. Kita jangan tunjuk kat dia pun. Maka kita pun berdoa. Seorang sahabat yang setia, yang bagus, yang kerana Allah, maka dia tengok ada kekurangan, dia doa ke Allah. Ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk cuba bantu sahabat aku ni. Doa ke Allah. Ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk bantu sahabat ni. Dia ada masalah ni, Dia tak semayang, Ya Allah. Dan aku dah kawan dengan dia lama, daripada sejak sekolah lagi. Sampai sekarang tengok dia sama tak berubah. Ya Allah, tolonglah, berilah kekuatan. Minta kekuatan pada Allah supaya kita boleh dakwah ke dia. Yang kedua, kita tolong dia, bantu dia. Yang pertama doa dulu. Doa dulu, tanda iman kan? Iman, doa dulu. Lepas tu kita tolong. Macam mana ajak dia semayang. Masuk waktu maghrib. Mat, kita ni dah lama tak semayang sekali lah. Memang tak pernah pun kan. Dah lama tak semayang sekali. Semayang sekali. Lepas semayang ni aku belanja kau makan mi Bandung Johor. Mi Bandung Muar. Contoh Ataupun aku belanja kau makan laksa Pening. Laksa. Orang Pening, laksa Pening. Aku belanja kau laksa. Special punya. Mari kita semayang dulu. Kita ajak. Oh, nak belanja aku ke? Belanja. Tak apa. Dia semayang kerana nak makan mi Bandung. Tak apa. Dia mula dengan semayang dulu. Kita ajak dia semayang. Allahu Akbar. Kita membaca Fatihah, baca semua. Habis-habis tu kita berdoa. Angkat tangan. Kita doa. Tak apa, kita doa. Ya Allah, ampunikanlah dosa kami. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami kenal Engkau, Ya Allah. Supaya kami dapat ibadah pada Engkau, Ya Allah. Jangan jadikan kami jadi hamba-hamba syaitan, nafsu. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Bila khusyuk pada semayang kami, Ya Allah. Minta ke Allah. Tapi janganlah direct sangat cakap dengan dia. Minta, Ya Allah. Pelihara kami daripada azab-Mu, Ya Allah. Cerita pasal benda lain lah. Jangan cerita pasal semayang. Dia tak semayang. Kan? Penyakit dia tak semayang. Jangan tegur depan-depan. Ada orang lain pula dengar. Kan? Itu skandal kan namanya. Bukan nak menolong. Kita pun doa-doa. Amin, Ya Allah. Okey. Alhamdulillah. Kita pergi makan. Ajak dia makan. Oh, seronoklah dia. Seronoklah dia. Kita belanja dia kan. Walaupun dia orang kaya, kalau kita belanja dia seronok. Walaupun dia banyak duit. Sebab orang bagi hadiah. Hadiah ni satu yang menyeronokkan. Ta'aruf. Ta'aruf. Kerana Allah ni bila kita bertakruf dengan seseorang, kita tengok kelemahan dia. Kita tak umpat dia, tak fitnah dia. Kita tak dedahkan keaiban dia pada orang lain. Kita tutup keaiban dia. Tutup keaiban dia. Dan menutupi keaiban ni wajib sebenarnya. Wajib sebab Rasulullah perintah. Dan Allah perintah tutup keaiban. Jadi jangan kita buka keaiban sahabat kita. Sebab kita dah kenal dia, kita takruf dengan dia. Tapi kita jadikan pengetahuan kita tentang keaiban dia untuk kita minta ke Allah hidayah. Minta ke Allah taufik. Kita minta ke Allah kekuatan supaya kita boleh tolong dia. Itu baru orang yang bersahabat dengan atas dasar iman. Bersahabat atas dasar iman. Maka ketika itulah persahabatan kita betul-betul persahabatan akhirat. Betul-betul persahabatan. Bukan persahabatan sekadar alumni. Ataupun persahabatan sekadar kita ni satu kampung. Ataupun persahabatan sebab kita ni satu darah, satu daging, adik-beradik. Tapi kerana akidah. Jadi itu nombor satu. At-ta'aruf. Jadi ta'aruf ni macam mana kita nak tahu kekuatan dia? Kekuatan dia, kasih sayang. Ta'aruf, kenal mengenal. Melahirkan kasih sayang. Contoh, kita ta'aruf dengan sahabat kita. Tiba-tiba kita tahu dia penipu. Dia ni penipu. Memang jenis penipu. Kalau kita sayang dia kerana Allah, tak sahabat kerana Allah, maka kita berfikir macam mana cara nak tolong dia. Supaya dia buang sifat penipu dia.
Di samping kita berhati-hati supaya kita jangan tertipu dengan dia, tapi kita tolong dia. Bila kita tolong dia, kerana Allah tadi, barulah sahabat kita dengan dia tadi berdasarkan iman. Barulah kita ni seorang yang ikhlas kerana Allah. Baik, yang kedua nak sebut kat sini, apakah perkara-perkara yang boleh merangsang ukhuwah ini, ialah kita nasihat menasihati. Menghidupkan suasana nasihat menasihati. Menasihat menasihati adalah tuntutan. Jadi ukhuwah ni kena ada nasihat menasihati. Jadi bila kita nasihat menasihati itu bukanlah maknanya kita lebih pandai dari dia, kita bagi nasihat kat dia, kita lebih pandai. Tak. Kalau kita yang memberi nasihat ada rasa lebih pandai daripada yang diberi nasihat, ataupun kita yang menasihat kita rasa lebih baik daripada yang dinasihati, walaupun yang nasihat itu ada kekurangan, kita rasa lebih baik, maka ketika itu kita ni lebih buruk daripada dia. Sebab dia buat dosa, dia tak tahu, mungkin dia jahil. Dia buat dosa, mungkin sebab dia memang tabiat dia macam itu, tak kaitan dengan Allah. Kita buat dosa, dan hati kita berdosa pada dia, kita nasihat dia dengan ujub, dengan rasa diri kita baik, dengan riak supaya orang tengok kita, dengan syirik kepada Allah. Jadi kalau kita nasihat orang, kita rasa kita lebih baik daripada orang tu, maka sebenarnya kita lebih buruk daripada orang tu. Sebab tu adab menasihat ni, nasihat menasihati sama-sama sahabat ni, tuntutan dia tu, ini tuntutan dalam ukhuwah. Kita nasihat dengan kasih sayang, kita nasihat dengan rendah diri. Jangan kita rasa kita lebih baik daripada dia. Bila kita rasa lebih baik daripada dia, kita dah jadi rendah daripada dia. Kita jadi rendah daripada dia. Jangan rasa, sebab yang baik itu Allah. Bila kita rasa kita baik, kita dah ambil tempat Allah dah. Kita rasa lebih baik. Inilah yang menjadi masalah iblis. Kenapa aku nak tunduk pada, nak hormat pada Adam, nak tunduk pada Adam, nak sujud pada Adam, nak rokok pada Adam? Kenapa aku nak sujud pada Adam ni? Nak menghormati Adam ni? Aku daripada api. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku nak buat macam itu kan? Itu iblis. Sehingga Allah laknat dia. Yang menjadikan dia menderhaka sampai sekarang ni, sifat rasa diri lebih baik daripada Adam. Dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Jadi bila kita menasihat, adab menasihat ni nombor satu, kita nasihat bukan sebab nak tunjuk kita pandai, bukan nak tunjuk kita baik. Hati kita ni, jangan sebab orang cakap, tak. Hati kita sendiri rasa macam itu. Tapi sebab kita sayang kat dia. Kita sayang kat dia sebagai saudara, seiman, seakidah. Oleh kerana kita sayang kat dia, maka kita bagi nasihat supaya dia boleh terima, bukan supaya dia tolak. Macam mana nasihat yang terima? Nasihat yang dengan tawaduk, dengan rendah diri. Nasihat rendah diri. Dengan sahabat ni? Dengan sahabat. Maka nasihat yang diberikan itu dengan penuh kasih sayang. Bila kita melihat kelemahan dia sebagainya, kita bagi nasihat kat dia. Dengan keadaan dia boleh menerima lah. Jangan bergaduh pula. Ikut sesuai dengan kemampuan dia. Dan nasihat yang dikasih sayang tadi itu, dengan rendah diri, kita nasihatkan dengan rendah diri, itulah bukti sayang kita kepada dia sebagai orang beriman. Nasihat menasihati. Jadi nasihat ni pula, jangan pula kita paksa dia ikut cakap kita. Sebab hidayah tu daripada Allah. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada dia, Allah yang bagi. Kita cuma usaha-usaha sampaikan dengan izin Allah. Tapi dia tak nak ikut, itu dia dengan Allah. Jangan kita marah pula dia. Tolong kau ni, aku dah nasihat kau macam gini. Kau ni memang jenis ahli neraka contoh kan. Marahlah dia kan. Terus tak terima dah. Jadi kita bila dia tak terima, tak apa, sabar. Belum masanya, mungkin sebab dosa kita dia tak terima, mungkin sebab dosa kita. Mungkin sebab dosa-dosa persahabatan kita dengan dia. Sebab tu hubungan tu belum lagi hubungan hati, baru hubungan akal, baru hubungan fizikal, belum hubungan hati lagi. Jadi kita tengok. Jadi nasihat menasihati ini adalah merupakan tuntutan dalam ukhuwah. Jadi macam mana kita nak merangsang ukhuwah tadi, kita wujudkan suasana. Apa maksud nasihat menasihati ni? Maksudnya ialah kita dah mula kenal dia, dan kemudian dia pun dah kenal kita, dah sama-sama boleh mempercayai lah macam itu kan.
Ada seqah antara satu sama lain. Dah ada keseqahan, ada kepercayaan. Jadi bila percaya tu, kita boleh cakap dengan dia. Kita cakap dengan hati kita yang sayang kat dia, hati kita yang rendah diri pada dia. Cakap macam itu. Sebab sayang. Jadi bila boleh nasihat menasihati, barulah kita ni heart to heart. Dari hati ke hati. Kita cakap dengan dia. Minta maaf lah. Kita ni sahabat dah lama dah. 20 tahun ada kan kita sahabat kan? Dah 20 tahun dah. Lama 20 tahun ni, kalau budak baru lahir 20 tahun dah besar dah boleh bekerja dah, masuk universiti dah. Contoh kan. Tapi boleh tak nak cakap sikit lah. Kenapa? Ada apa? Kau jangan marah apa dia? Aku cakap ni bukan sebab aku pandai, bukan sebab aku terror, tak. Tapi sebab aku sayang kat kau ni, aku cakap ni. Apa dia? Tapi aku bersalah nak cakap. Tapi aku harap kau boleh, apa dia, cakap lah kata. Kau jangan marah tak marah. Kita kan dah kawan 20 tahun. Bukan apa. Aku tengok kau ni kan, tak jaga semayang. Selalu tak semayang. Kita keluar mana-mana, aku seorang semayang. Contoh. Sebab aku ingat semayang ni tak susah. Berkat hidup kita ni semayang. Itu je lah kan. Aku setakat tu je lah kan. Aku bukan pandai sangat. Tapi aku nak ajak engkau fikir situ lah kan. Aku bukan tak nak semayang. Baru kita tahu. Aku bukan tak nak semayang. Kenapa? Aku tak tahulah nak semayang macam mana. Baru kita tahu dia tak tahu semayang. Aku tak pernah pergi kafar ke, pergi apa macam kau. Kau pergi sekolah agama semua. Aku tak pernah. Bapak aku dulu tak pernah. Bapak aku pun tak semayang. Mak aku pun tak semayang. Atuk aku pun tak semayang. Rupa-rupanya sahabat kita ni tak pernah semayang. Dalam rumah pun tak pernah semayang. Oh, macam itu ke? Tak apalah, kalau macam itu, aku ajar kau semayang. Apa yang aku tahulah. Aku tahu sikit, aku ajar kau sikit lah. Aku sebenarnya dah lama dah nak belajar semayang, tapi aku malu. Aku malu nak cakap orang aku tak pandai semayang. Barulah kita tahu dia tak semayang. Jadi kita kita ajar. Kita mula dengan semayang maghrib. Misalnya kita nak dinner ni, sebelum kita makan, kita solat maghrib dulu. Macam mana macam ni? Semayang pun kita pernah ajar sikit-sikit. Kau ikut je aku. Tak apa. Baca Fatihah pun tak kerti. Tak kerti baca Fatihah rupanya sahabat kita ni. Ramai tahu sebenarnya. Manusia yang tak tahu semayang. Ramai. Jadi kita pun baru tahu. Jadi kita pun kata, ya Allah, sebelum ni aku sangka buruk kat dia. Rupanya memang dia daripada kecil tak pernah terdedah dengan sembahyang. Contoh ni cerita benar ni tau. Cerita benar. Ada orang nak sembahyang tak tahu sembahyang. Dia malu nak tanya orang, malu. Ada berlaku sekali tu, kita semayang, ada orang tengok daripada belakang. Tengok aja. Lalu tanya siapa kan. Saya dah lama teringin nak belajar semayang. Saya suka tengok orang semayang, tapi saya tak ada orang ajar semayang saya. Rupa-rupanya memang dia tak tahu semayang. Dia bukan tak nak semayang, tak tahu semayang. Ni akhir zaman. Jadi sebab tu kita nasihat dalam keadaan yang dia boleh terima, tak ada orang ramai, tak malukan dia dengan rendah diri, hati ke hati, kita minta ke Allah dulu. Ini nasihat menasihati. Ini adalah tanggungjawab ukhuwah. Jadi orang yang bersahabat kerana Allah ni, dia sentiasa nak tolong sahabat dia. Sentiasa nak tolong sahabat dalam segala aspek. Dan sahabat dia pula tidak mengambil kesempatan. Dia tahu sahabat kerana Allah ni, bukan ambil kesempatan. Dia tak tipu dia, tak apa. Dia berlaku jujur. Dengan orang lain dia cakap macam-macam. Tapi dengan sahabat seorang ni, dia cakap yang ikhlas, dia cakap betul-betul kan, yang baik kan. InsyaAllah. Baik, itulah insyaAllah pada hari ini untuk kita sama-sama mendalami sedikit sebanyak tentang al-ukhuwah. Saya sebut tadi, ukhuwah yang kerana Allah ini, dia luar biasa. Luar biasa. Salah satu sebab Allah memberi pertolongan kepada kita. Salah satu sebab Allah memberi kekuatan kepada kita untuk sabar, untuk teguh pendirian di akhir zaman. Salah satu sebab kita mendapat rahmat Allah. Salah satu sebab kita boleh keluar daripada masalah kita ialah sahabat kerana Allah. Al-ukhuwah lillah fillah yang kita sebut. Sebab ikatan kita, ikatan akidah, ikatan iman. Maka barulah kita boleh nak nampakkan, nak dapatkan rahmat Allah tadi itu. Tapi kalau ikatan kita bukan iman, bukan akidah, kan kita tak dapat apa yang saya sebut-sebut tadi, susah nak dapat. Tak dapat. Itu persahabatan kebiasaan. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan, esok kita akan sambung mengikut apa yang panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak merangsang lagi, bagaimana kita nak memotivasikanlah, memperkuatkan lagi ukhuwah kita supaya ukhuwah kita itu menjadi apa? Menjadi ukhuwah yang benar-benar kerana Allah. Menjadi asbab barakah
dan rahmat Allah bersama kita, terutamanya di akhir zaman insya-Allah. Jadi insya-Allah itulah sikit sebanyak untuk hari ini. Saya minta maaf mula lewat sikit yang tadi, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menghubungkan ukhuwah kita, dan tolonglah perbanyakkan doa, terutama pada sahabat-sahabat kita yang ada bersama-sama, sebab tuan-tuan perempuan, tak ramai orang yang akan ada persahabatan kerana Allah, tak ramai. Dalam dunia ni tak ramai. Walaupun dalam gerakan Islam. Walaupun dalam namanya gerakan Islam, namanya pertubuhan Islam, tapi penuh dengan dengki, penuh dengan hasad. Nama pertubuhan Islam, tapi dengki, hasad tu tinggi. Saya pernah merasai lah benda-benda macam itu, tuan-tuan. Nama nampak, dah ikut tarbiyah 20 tahun, 30 tahun. Ada yang dah ikut tarbiyah sampai 50 tahun. Duduk ikut, tapi bila berlaku sesuatu, dia tengok kita dengan pandangan-pandangan negatif. Jadi sebab itulah kalau ada orang yang melalui suasana begitu, sabar, dan kita kena bantu sahabat kita tu. Kena bantu, sebab ukhuwah ni dia bukan lahir secara boleh beli, kita beli sebagai, dia lahir dengan anugerah Allah. Jadi tak semua orang dapat. Kalau kita duduk dalam program Islam, program tarbiyah Islam dah sampai puluh-puluh tahun, tapi kita tidak boleh nak rasa sayang pada sahabat kita, maka Allah belum anugerahkan lagi seorang sahabat pada kita. Kalau kita tak boleh sayang sahabat kita, maka sebenarnya kita ni belum ada sahabat lagi. Sahabat ukhuwah tadi, sahabat berdasarkan iman, tak ada lagi. Kita kena sayang pada dia. Bila kita dah ada sayang pada sahabat-sahabat kita ni, barulah kita ada sahabat. Adalah orang-orang yang sayang kat kita. Jadi kalau kita sendiri pun tak ada, iman kita pun tak kuat, maka kita kena tingkatkan iman kita lah. Macam itu. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada kekuatan, ada izin, kita akan sambung besok insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik, fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ni kita ada penyampaian pukul 9.30 malam insya-Allah. Mohon dipanjang-panjangkan kepada orang lain. Kita akan sambung tajuk Dajjal. Macam mana Dajjal keluar daripada kepompong dia. Macam mana dia isytiharkan diri dia, apa berlaku. Lebih kurang itu saya akan sentuh sikit, dan kemudian kita akan sentuh sikit dengan beberapa perkara orang beriman, apa bekalan dia. InsyaAllah tuan-tuan, panjang-panjangkan apa yang kita bincangkan ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati kita, berkati kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.